Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih bertanya khabar. Alhamdulillah, Ustazah baik-baik saja. Semoga terus-terusan diberi kebaikan oleh Allah. Kebaikan untuk dunia, kebaikan untuk akhirat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sedikit istimewa pada pertemuan hari ini, insya-Allah. Jom sama-sama kita membacakan Ummul Kitab, didahului dengan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Khususan untuk ruhil marhumah Siti Sarah binti Raisuddin. Okay, seluruh Malaysia menangisi. Kita akur, kita bukan kematian seorang ulama besar, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tetapi satu nama besar di Malaysia yang semua kita kenal, dan ternyata hari ini belum jenazah dikebumikan. Satu-satu cerita kebaikannya. Okay, usah kita terlampau, sahabat-sahabat dirahmati Allah, membaca, mengikuti segala cerita-cerita baik itu tanpa kita meletakkan dalam diri kita. Yang harus mencontohi dan meniru baiknya itu adalah kita. Okay, kita. Jadi daripada kita mencari-cari apa kebaikannya, Masya Allah, kita azam berkebetulan dengan ini hari terakhir di tahun hijrah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, esok 1 Muharram kita akan masuk ke tahun baru. Jom kita menjadi hamba Allah yang baru. Kita sedia baik, semoga makin baik dan mati dalam baik. Kita belum baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang menilai hanyalah Allah. Hati kita ni tempat jatuhnya pandangan Allah. Jadi bersama-sama kita minta daripada Allah, bantu aku ya Allah. Sahabat-sahabat la tahzan, rupanya ada yang messenger, Ustazah, saya tak pakai tudung lagi Ustazah, tapi saya suka dengar kuliah Ustazah dalam la tahzan, anda orang hebat. Dan sahabat sayang-sayang sekalian, inilah antara cara Allah nak mencampakkan hidayah ke dalam hati kita. Jangan bertangguh. Siti Sarah Allah tak sempatkan ke usia angka 40 pun, tapi cemburunya kita, kematiannya disebut oleh lisan Nabi SAW yang mulia. Masya Allah, mati dalam wabak, mati dalam keadaan melahirkan seorang khalifah di atas muka bumi Allah. Dan bayangkan peritnya, sakitnya, walaupun dalam keadaan ditidurkan, kita pun tak sanggup nak dengar. Ibu-ibu yang mengalami pengalaman mengandungkan anak dalam perut yang besar, bersalin, mengeluarkan zuriat ini, Masya Allah, bukan satu perkara yang mudah. Bahkan selepas menjalani pembedahan, mengeluarkan khalifah Allah ini, sahabat-sahabat ditiarapkan dulu untuk memastikan oksigen kembali pulih seperti sedia kala. Kita percaya frontliners kita, doktor-doktor yang merawatnya sudah bertungkus lumus. Tetapi kehendak Allah, inilah fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan sahabat-sahabat, Ustazah baru saja dihubungi oleh Zayan FM untuk minta, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sekejap lagi mereka akan buat siaran berkenaan pohon doa untuk Siti Sarah. Maknanya semua di peringkat mana lapisan pun, semuanya orang sedang mendoakannya. Jadi cemburulah kita dengan kematian yang begini, sahabat. Kita boleh memilih cara hidup yang bagaimana. Kita kaya, hiduplah cara macam orang kaya. Orang kata ukur badan, ukur baju di badan sendiri, kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita hidup terlampau melampau-lampau. Terlampau melampau-lampau, hanya nak jadi macam orang lain. Lalu kita merampas hak orang itu, menyakiti, saling dengki-mendengki. Kita takkan dapat apa-apa pun, sahabat. Bahkan kita semakin penat. Jom berpenat-penat untuk akhirat. Yang dijanjikan oleh Allah, di sanalah nanti tempatnya untuk kita full istirahat. Sudah tidak ada penatnya lagi, sudah tidak ada sakitnya lagi, sudah tidak ada pisah-pisahnya lagi. Ada juga yang menghubungi Ustazah, peminat la tahzan, baru 2 kali follow Ustazah. Sahabat yang recommend. Sebab apa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, subhanallah, saya tak ingat apa nama Facebooknya semalam,
Tapi beliau baru kematian suami sebab COVID, selang beberapa hari kematian anak sulungnya. Bayangkan sahabat-sahabat dirahmati Allah, andai beliau ini sedang menonton, percayalah doa-doa seluruh kita ini ada bersama-sama. Semoga Allah beri kekuatan. Perbanyakkan hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akui dengan Allah ni mengaku hamba, mengaku kita lemah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak punya apa-apa pun. Walau kita sedang berlindung di dalam rumah yang besar, menaiki kenderaan yang mewah, kita tak punya apa-apa pun. Semuanya milik Allah. Dan akurlah bila Allah berkehendak, Allah bagi pinjam sementara je. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, syukur Allah ambil nyawa suami kita, anak kita saat kita masih ada cinta, masih ada kasih kepadanya. Kita tak nak putus hubungan kita ini, berpisah dunia dan akhirat sahabat-sahabat. Kita ada benci, kita tak sempat minta maaf. Yang itu kita takut nanti di kampung akhirat yang kekal abadi kita tak dipertemukan oleh Allah di puncak nikmat. Kita nak bersanding lagi dengan suami kita di dalam syurga. Kita nak serumah dengan anak-anak kita di dalam syurga. Maka baiknya mereka pasti, semua orang buruk macam mana pun ketika hidup pasti ada baiknya. Tengok Siti Sarah, hari ini semua orang bercerita tentang baiknya. So baiknya seorang manusia itu, apatah lagi yang telah meninggalkan kita. Jom kita gigih untuk meniru-nirunya. Ya Allah, aku bukan isteri yang macam tu, aku kena jadi isteri yang macam tu. Ya Allah, aku bukan ibu yang macam tu, aku kena jadi ibu yang macam tu. Ya Allah, aku bukan ahli masyarakat yang macam tu, aku kena ubah diri aku. Kena bermasyarakat dalam kebaikan-kebaikan. Kita tak boleh hidup seorang-seorang sahabat. Walaupun just stay at home seorang-seorang, kita masih boleh di hujung jari kita cari circle, golongan-golongan, kumpulan-kumpulan, grup-grup yang positif, mindanya, yang sentiasa bersangka baik dengan Allah. InsyaAllah kita tidak akan kerugian dan kita tidak akan bersendirian. Percayalah sahabat-sahabat dirahmati Allah. La tahzan benar-benar memujuk hati-hati kita untuk kembali merasakan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Kita hadiahkan dulu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, doa ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila kita mendoakan si mati yang memang dah tak boleh berdoa untuk dirinya sendiri, ayuh kita berharap-harap, kita yang semakin hari kita rasa macam benarlah kata Allah, kita ni sedang dikepung oleh ajal kita. Kita nak lari kat mana sahabat-sahabat? Tinggal tunggu queue saja. Tunggu giliran sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi dalam pada menunggu ini, jangan sia-siakan waktu. Buat persiapan-persiapan, bersihkan hati kita. Semoga kita dipilih Allah untuk bercirikan mati husnul khatimah. InsyaAllah bukan sahaja kerajaan dunia yang menangisinya, tapi kerajaan langit ternanti-nanti akan roh yang baik ini, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkara 28 dalam kitab La Tahzan. Masya Allah, tajuk yang kita baca pun rasa macam, Allah, mampukah aku untuk sampai ke tahap ini? Tajuknya apa? Jom kita baca sama-sama. Sahabat yang sudah pun memiliki kitab, terima kasih yang menghubungi tim khidmat atas nombor yang Ustazah pinkan itu. Seandainya anda tidak mendapat respon untuk sehari dua ini, bahkan semalam kemarin, sahabat kita yang sedang beria-ia membantu Ustazah dengan khidmatnya, Masya Allah, sedang berada di ward hospital. Doakan kesembuhan, insya-Allah pernafasannya semakin baik, oksigen semakin baik, insya-Allah. Bukan COVID, tapi kita doakan sahabat kita ni insya-Allah diberi keafiatan oleh Allah, kesejahteraan. Ustazah tak bagi untuk dia tengok handphone, tengok siapa yang order kitab La Tahzan. InsyaAllah dia akan balik dengan kesembuhan, insyaAllah. Tapi macam itulah dia, kan degil dalam khidmat. Degil tu maksudnya macam mana? Tak apa Ustazah, saya boleh. Hari ni nak buat satu rawatan, mungkin handphonenya pun di off. Jadi jangan peliklah kalau sehari dua ni tidak ada respon dulu. InsyaAllah Ustazah dah pinkan di situ, boleh dapatkan kitab La Tahzan. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, redha akan anugerah Allah menjadikan anda orang terkaya di dunia. Kita pergi dekat word hujung dulu sekali, menjadikan anda orang terkaya di dunia. Siapa yang tak nak kaya?
Okey, bohonglah kalau kata saya nak bagi kekayaan pada akak. Okey, akak buka-buka je pintu, segunung kekayaan ada kat depan tu. Akak nak apa? Emas, intan, permata, duit semua ada kat depan rumah. Tak nak ustazah tutup pintu tak nak. Okey sahabat, jauh di dasar hati tu nak juga ni sebenarnya. Nak juga. Siapa orang yang tidak ada impian untuk kaya, bahkan kaya di dunia, kaya di akhirat, insya-Allah. Tapi kita tak naklah kaya di dunia, muflis di akhirat. Kan banyak cerita-cerita kehidupan yang macam tu. Na'udzubillah. Jadi rupa-rupanya untuk menjadikan anda orang terkaya di dunia. Sebab itu jangan saja memandang kaya itu dari segi RM-nya kalau kita di Malaysia ni. Tetapi kata kitab La Tahzan, Dr. Aida Al-Qarni menyatakan dalam bab 28, redha akan anugerah Allah menjadikan anda orang terkaya di dunia. Masya Allah. Kita baca satu persatu. Ustazah bukan orang alim, ustazah tolong bacakan saja, kita sama-sama belajar. Okey? Pembahasan ini sebenarnya telah saya jelaskan sebelum ini. Saya penulis kitab, bukan ustazah. Namun kali ini saya akan membahaskannya secara lebih panjang lebar untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Betul, ustazah dah sebut dah beberapa kali perkataan redha sebelum ini. Namun dijanjikan untuk memberi pemahaman yang lebih baik. Moga Allah beri kita faham. Bukan siapa yang mengajar, bukan kitab apa yang kita pakai. Sahabat-sahabat, ikhlaskan hati dalam belajar, minta Allah beri kita faham. Sebab Nabi yang bagi tahu, hamba yang Allah sayang adalah hamba yang Allah beri faham dalam agama. Kita berdoa minta Allah beri faham. Okey, bagus dah. Ramai orang mencintai ilmu. Ya, terima kasih Siti Azmahani. Ini sahabat LTK, La Tahzan Kuantan. Muka surat 50. Kitab yang baru ni, yang baru anda terima tu muka surat 50. Ustazah pada muka surat 48, kitab lama. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ringkasnya, makna daripada sikap ini adalah bahawa anda, okey, yang pemilik kitab cuba gariskan kalimah. Anda harus rela hati dan bersyukur dengan setiap pemberian Allah. Kita sahabat-sahabat dah naik hafal dah kalimah ni. Kalimah rela hati dan bersyukur dengan setiap pemberian Allah. Dah orang Kedah kata macam dah mangli Kalau salah jangan gelak sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam dah lali dah dengan bunyi tahulah ustazah kena bersyukur kan, bersyukur. Tapi mudah ke untuk kita amal sahabat-sahabat, untuk kita terjemahkan? Mata kita mata yang bersyukur, telinga kita, tangan kita, kaki kita, lisan orang yang bersyukur. Minta maaf ustazah kena sebut juga di awal-awal ni, rakyat Selangor ketika pengumuman semalam mungkin ramai yang bersedih. Kita masih tak boleh ke sana sini. Tapi ustazah sedih lah sahabat-sahabat di Twitter, dalam TikTok, dalam mana-mana ya, yang banyak anak-anak muda di dalamnya. Tolong kirim salam ustazah kepada mereka. Tolonglah jangan tulis kalimah-kalimah kan sahabat-sahabat seperti kita mencabar-cabar Allah. Kalau macam ni orang Selangor 450 tahun lagi lah. Sayyidina Muhammad. Ada ni ke? Interrupt sikit tadi. Okey, jangan pernah kita sebut sama sekali. Sekejap kenapa? Adakah sebab line internet atau okey ke audio dan video saya? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan pernah mencabar-cabar Allah. Kalau macam ni orang Selangor tunggu 400 tahun lagi lah. Tunggu kiamat lah baru boleh keluar dari rumah. Anda tak sedar ke semua yang keluar daripada lisan kita itu dicatat oleh malaikat Allah dan ia boleh bertukar menjadi doa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jom rakyat Selangor khususnya yang datang daripada negeri lain, bahkan negara lain, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong bantu Selangor dengan doa. Kami semua tak nak jadi macam ni seperti mana anda. Kami hari-hari berdoa untuk COVID ini segera diangkat dan kami sentiasa menjadikan doa itu sebagai senjatanya orang beriman. Tolong bantu kami dengan doa dan jangan kita tak mampu membantu frontliners kita, kita tak mampu membantu apa-apa pun sahabat-sahabat yang sedang diusahakan untuk negara kita, tolong jangan sakiti mereka. Orang semua dah penat. Okey sahabat-sahabat, semoga penat ini ada nilai ibadah di sisi Allah, berpahala di sisi Allah. Tapi kalau ada bahasa-bahasa yang menyakitkan hati sahabat-sahabat, okay, macam mana kita nak bangkit? Okay? Yang ini ada orang yang membaca dalam keadaan remuk jiwanya. Ada anak-anak kecil, mama betul ke Selangor 400 tahun lagi baru boleh keluar dari rumah? Sahabat-sahabat, bukan dibaca oleh golongan yang suka bergurau macam kita saja, tapi dibaca oleh kebanyakan orang. Jadi tolong berhati-hati dalam bahasa, dalam penulisan kita. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita perhatikan anda harus rela hati dan bersyukur
dengan setiap pemberian Allah, baik yang berupa bentuk tubuh, harta, anak-anak, tempat tinggal ataupun bakat dan kemampuan. Maknanya semua benda ni datang dari Allah. Dan makna inilah yang tersirat dari ayat Al-Quran seperti berikut dari surah Al-A'raf. Dalam kitab Al-Tahzan dinukilkan sebahagian daripada ayat untuk kita memahami tajuk hari ini. Al-A'raf 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku, kata Allah, berikan kepadamu. Berpegang teguhlah kepada apa yang Allah berikan kepada kita, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Sahabat-sahabat, Allah ciptakan kita, Allah siapkan Rasul sebagai utusan untuk menyampaikan kalamullah, wahyu-wahyu yang daripada Allah, mesej-mesej surat cinta dari Allah. Kalau kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quranul Karim. Kita bukan hanya disuruh mengaji tetapi mengkaji. Sudahkah kita benar-benar setiap hari jangan ada hari tanpa Al-Quran? Dan bukan sahaja pembacaan. Joinlah mana-mana kelas tafsir, tadabbur, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Paling kurang jom kita ada satu Quran terjemahan di rumah untuk kita baca. Dan bukan untuk kita tafsir sendiri, bukan untuk rasanya maksud Allah ni macam ni kot, agaknya ya kot. Berguru dengan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, cukuplah untuk kita meyakini bahawa Quran itu adalah surat cinta, tanda sayangnya Allah supaya kita tak tergelincir daripada landasan hidup yang diamanahkan oleh Allah. Hidup ni amanah sahabat, bukan sembrono suka-suka kita saja. Alah tak pilah, soal mati nanti hal mati. Beraninya kita. Okey sahabat yang dipandang Allah, pengakhiran. Semoga pengakhiran Siti Sarah ini menjadi satu ibrah kepada kita. Banyaklah lagi wanita-wanita syurga sudah pastinya. Tapi hari ini yang paling dekat dengan kita adalah cerita bercirikan kematian husnul khatimah yang kita cemburu orang sebut-sebut kebaikannya. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebahagian besar ulama salafus salih dan generasi awal umat Islam adalah terdiri daripada orang-orang fakir miskin. Para salafus salih, tokoh-tokoh generasi awal umat Islam, terdiri mereka ini kebanyakannya daripada golongan fakir miskin. Bahkan ada yang berhak kaya, sepertinya Rasulullah, contoh tauladan kita kan. Sahabat-sahabat berhak untuk kaya kerana dia lelaki pertama, orang nombor satu di Madinah, berhak sangat untuk kaya. Tapi tak memilih hidup untuk kaya raya. Masya Allah, kenapa ya? Patutlah Nabi suka berkawan dengan orang-orang miskin. Rupanya berkawan dengan orang-orang miskin ni syukurnya lebih tinggi. Syukurnya lebih tinggi, sahabat-sahabat. Ini yang kita nak tiru. Orang miskin kita bagi benda, syukur. Bagi beras dengan telur sepapan, syukur. Ada orang kita bagi beras dengan telur sepapan, ayam tak ada ke? Daging batang pinang ada. Gitulah sahabat-sahabat kan. Jadi kita berkawan dengan orang miskin, kita belajar. Ya Allah Ustazah, saya pergi rumah dia Ustazah, anak dia makan nasi berlaukkan kicap je. Kita pun belilah kan ayam goreng segera untuk dia. Lepas tu dia kata ni nak simpan untuk besok lah, nak makan untuk besok. Kenapa nak makan untuk besok? Makan sekarang. Sekarang dah ada lauk ni. Lauk apa tu? Buah kicap pun sedap, dah selera sangat. Ayam goreng ni untuk besok pula, sebab sehari makannya sekali je Ustazah. Allah, Ustazah tak jumpa seperti itu di Malaysia. Sahabat-sahabat anak-anak Malaysia kalau letak ayam goreng habis terus. Ustazah jumpa ketika ziarah pondok pesantren di Indonesia. Kita nampak kuah, pinggan beratur, bagi kuah. Sahabat, lepas tu hujung sana dia bagi ikan apa ya masa tu? Ikan tongkol. Sahabat-sahabat, ikan air orang Terengganu. Kemudian kita nampak Ustazah pun bisik dekat Ustaz, kalau macam ni kita bagi ni, ada tak kedai-kedai ayam goreng segera kat sini? Ada Ustazah, kita beli. Lepas tu hari ni Ustaz, bukan hari ni Ustazah, kalau hari ni sudah ada itu lauknya. Lepas tu kenapa tak hari ni, tak apa, sempat lagi ni, kejap lagi yang batch kedua nak beratur ni boleh makan, nanti yang lain tu boleh ratah je. Dekat je kedai tu kan. Iya, tapi kami di sini memang satu kali makan cuma satu saja lauknya. Satu. Kalau dua tu dia dah tak reti makan. Kita pula confuse. Kalau ada dua lauk dekat atas pinggan ni, dia pun tak reti makan, of course satu tu ditinggalkan. Sampai macam tu sekali sahabat-sahabat. Sebab budaya hidup.
Mereka dah biasa hidup dengan cara macam tu. Allahu Rabbi. Sebab tu saya balik Malaysia, ya Allah, apa lagi aku rasa tak cukup ni. Bahkan semua ada dah atas meja ni, masih nak rasa tak cukup. Kita balik, kita insaf sekejap. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, mereka tidak memiliki harta yang banyak, rumah yang indah, kenderaan yang baik dan juga pengawal peribadi. Mereka tak ada bodyguard ni, tak ada. Yang kita duk berangan kan. Syoknya kalau hidup ada pembantu rumah, ada bodyguard. Bukan semua orang dapat merasai macam tu. Bahkan mereka merasai dikelilingi oleh bodyguard sampai 8 orang pun mereka tak rasa senang pun. Mereka rasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam tersepit, macam duduk dalam penjara. Itu keadaan yang begitu. Namun demikian, mereka ternyata mampu membuat kehidupan ini justru lebih bermakna dan membuat diri mereka dan masyarakat lebih bahagia. Dalam kemiskinan itu, sahabat-sahabat, mereka masih mampu bahagia untuk diri mereka dan memberi bahagia kepada orang lain. Sahabat-sahabat yang terkini, baru-baru ni Ustazah terlibat dengan program menyantuni asatizah yang terjejas PKP, tak mampu membayar sewa rumah daripada bulan 5 hari tu, 5, 6, 7, 8. Dan kami usahakan sahabat-sahabat untuk sampai ke bulan 9 settle rumah sewa mereka. Ada yang daripada RM450, ada sampai RM1,000. Okay, sebab kawasan yang mereka duduk tu. Dan mereka bukan meminta-minta, tak pernah langsung meminta-minta. Dan kita perasan mereka terlibat dengan program-program menghantarkan bantuan-bantuan. Tak pernah meminta, boleh tak saya bawa balik beras ni sikit, sebab kita tak tahu dia dalam susah. Rupanya bila kita, ya Allah, kita sembang secara halus, orang kata man to man talk kan, ke sahabat-sahabat dirahmati Allah, barulah bergenang air matanya. Dah tak tahu nak cakap, ni sikit lagi mesti tuan rumah dah bising halau keluar dari rumah. Macam mana nak berdepan dengan isteri. Dia bukan orang malas kerja, tapi kerjanya sekarang ni betul-betul terhalang untuk mereka mendapat pendapatan macam tu. Okey sahabat, tapi ya Allah, tak buka mulut meminta-minta. Ini sikap orang beriman. Makan seadanya. Sampai mereka kata, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau soal makan tak kisah. Dia biasa je kalau disuruh berlapar. Dia tak kisah pun kalau sehari makan hanya sekali. Yang penting anak-anak tu ada benda nak disuapkan. Dia tak kisah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi orang duduk di Lembah Kelang ni, khususnya kalau rumah sewa tak boleh bayar, tuan rumah yang kadang-kadang tak boleh nak bertolak ansur. Yelah, nak tolak ansur pun mungkin sebulan 2. Kalau dah sampai daripada bulan 5 hari tu, sahabat-sahabat, tak lama lagi nak masuk bulan 9, banyak lagi orang lain yang mampu untuk bayar. Kita tak nak kecam lah tuan rumah tu. Mungkin dia pun ada masalah lain. Dia nak bayar bank pula dengan duit sewa rumah tu kan, sahabat-sahabat. Jadi maknanya Allahu Akbar semua orang. Jadi bila Ustazah terlibat dengan program itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, syukur dan terima kasih mereka. Ustazah cakap dengan para penyumbang, saya tidak akan kongsikan gambar mereka, saya tidak akan beritahu kecuali orang yang PM tepi saya nak tolong juga Ustazah, Ustaz tu, barulah saya minta izin tuan badan tu. Sebab mereka rasa macam jatuhlah maruah mereka, sahabat-sahabat. Sebab mereka bukan orang malas bekerja. Faham Ustaz, saya faham. Allahu Akbar sahabat-sahabat, kesian. Tapi kita belajar sesuatu daripada semua ini. Pasti ada tarbiyahnya Allah. Tinggal lagi kita tak buka mata hati kita. Okay? Yang demikian itu adalah kerana mereka sentiasa memanfaatkan setiap pemberian Allah di jalan yang benar. Berani kerana benar. Kalau dia nak rebut, aku pun susah ni bagi akulah. Beras-beras yang aku nak agih dekat orang taman kita, kita duk amanahkan dia untuk agih dekat orang asnaf sekitar kawasan dia. Rupa-rupanya dia tu jauh lebih teruk daripada asnaf tu. Asnaf, sahabat-sahabat, yang dapat perhatian PPZ, duit rumah sewa tu PPZ bayar. Ustaz-ustaz ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, duit simpanan pun habis dah. Subhanallah, kesian sungguh. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang-orang ni orang yang dekat dengan kita, tapi sebab kita tak sembang sungguh-sungguh dengan dia, kan, kita duk rasa macam alah kereta besar, takkan dah tak mampu. Kereta pun tunggu nak tarik je ni Ustazah. Macam tu sahabat-sahabat. Ini harinya yang kita nak cakap suka-suka hati. Ada orang yang berasa hati, tolonglah tolong. Okay? Dan kerana itu pula umur, waktu dan kemampuan atau keterampilan mereka menjadi penuh berkah. Hidup tak perlu bermewah-mewah sahabat-sahabat. Cukup kita rasa kita boleh hidup seadanya dan kita boleh memberi bahagia kepada orang lain. Nampak keterampilan mereka menjadi penuh berkah. Apa maksud?
Orang tu bukan senang sangat, tapi nampak dia okey, keluarga dia bahagia, elok saja, subhanallah, anak-anaknya soleh-solehah, taat belaka. Kan sahabat-sahabat, itulah kehidupan yang penuh barakah. Allahu Rabbi. Sebaliknya, terdapat, hari ni tajuk ni panjang, kita cuba laju sikit. Sebaliknya, terdapat sekelompok manusia yang telah dikurniai Allah dengan berbagai jenis kenikmatan berupa harta yang melimpah, anak yang ramai dan nikmat yang lain. Banyak nikmat dia dapat, tetapi semua itu justru menyebabkan diri mereka sentiasa merasa penuh dengan penderitaan, kecemasan, kegelisahan. Ada kereta baru sikit-sikit nak bangun intai. Kenapa bang? Duk bangkit dah berapa kali? Pukul 3 pagi ni nak tahajud ke tak? Nak intai kereta abang okey ke tak okey? Dia resah. Sahabat, kita kesian tengok orang macam ni. Allahu Akbar. Lepas tu anak yang ramai, lepas orang seorang-seorang. Allahu Akbar. Tidak ada tawakal, penyerahan diri kepada Allah. Anak yang jauh tu untuk apa? Untuk kita wakafkan di jalan-jalan Allah. Allah yang akan menjaga dia. Nanti bila besar balik jadi doktor, insya-Allah dia orang yang bermanfaat kepada masyarakat di sekitar tempatnya. Contoh macam tu. Tapi sahabat, lagi anak duduk jauh, lagi kita resah gelisah. Anak tu nak belajar pun hubungan hati ibu dengan anak. Sahabat-sahabat, sebab tu kadang-kadang orang-orang alim kan, bila mak-mak datang, ustaz, saya rindu anak saya hantar asrama. Sekarang dah tak ada rindu dah, sebab dah duduk semua dalam rumah kan. Asrama pun kita tak boleh nak balik. Duduk dalam rumah pun kita mengomel juga. Kau ni asyik nak makan je, mama ni penat tau masak. Tapi bila anak tu duduk jauh, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita yang pula yang tak lalu makan. Macam tu kita ni. Jadi kita resah, gelisah dengan nikmat yang kita dapat. Kerana apa? Kita tak balikkan semula kepada Allah yang maha menjaga, ya Muhaimin, ya Hafiz, ya Salam. Masya Allah. Ini adalah kerana mereka telah menyimpang dari fitrah yang suci dan tuntutan hidup yang benar. Ini menjadi bukti nyata bahawa segala material, bentuk kekayaan, anak, pangkat, jawatan, kehormatan dan sebagainya bukanlah merupakan satu-satunya alat yang dapat menyelesaikan segala persoalan. Problem saya ni ustazah, kalau saya dapat je anak, settle. Problem saya ni ustazah, kalau saya dapat je harta, settle. Problem saya ni ustazah, kalau saya dapat naik pangkat, settle. Kita kata. Tapi Allah tak kata begitu pun. Allah yang cipta kita sahabat, Allah yang tahu bila tempoh jangka hayat kita, bila tarikh mati kita, bagaimana kita selepas mati, Allah maha tahu. Lalu kenapa kita nak buat keputusan atas diri kita sendiri tanpa bertanya-tanya kepada Allah? Okey, sebab tu ada doa, sebab tu ada solat istikharah, sebab tu kita suruh ikhtiar sedaya mampu. Okey, walaupun terpaksa merangkak, pergilah. Untuk apa? Antara amal ibadah yang kata Nabi, kalau kau tahulah fadilat ni, kau akan pergi untuk melaksanakan subuh berjemaah itu dengan merangkak. Nabi tak cakap sebab nanti kau akan jumpa segunung emas, tak cakap. Tapi akal kita boleh berfikir. Maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita jaga subuh, insya-Allah yang lain akan terjaga. Jaga sungguh-sungguhlah walaupun terpaksa merangkak untuk bersolat subuh secara berjemaah. Khusus orang lelaki yang mendengar, kita ternanti-nanti masjid surau dibuka, insya-Allah, amin. Semua kita mahu, bukan kita mahu dibeginikan sahabat. Okay, tetapi dalam pada kita nak putuskan rantaian COVID-19 ni, ada pakar-pakar yang telah menyebutkan kepada kita begini cara, begini cara. Jadi kita berserah kepada Allah, semoga Allah sentiasa melindungi kita. Seterusnya, lihatlah betapa ramai sarjana atau doktor yang tidak dapat memberikan pendapat, pemikiran dan pengaruh yang cukup bagi masyarakatnya. Okay, macam mulutnya dizip. Allahu Akbar. Namun sebaliknya terdapat manusia yang dengan ilmu dan kemampuannya yang sangat terbatas. Seorang sarjana ni, kalau bahasa mereka ni, orang yang ada gaji besar kerana kelulusan pelajarannya, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Gaji besar 10,000 sebulan, tapi habis isteri nak bermewah-mewah, anak nak bermewah-mewah sahabat. Tak ada pun yang diinfak di jalan Allah. Tak jadi pun dia manusia yang bermanfaat kepada agama Allah. Sahabat-sahabat, cuba tengok. Di sana terdapat manusia yang dengan ilmu dan kemampuannya sangat terbatas. Bukan orang mengaji tinggi pun. Kemampuan dia dari segi RM pun terbatas. Tapi mampu membina sungai yang sentiasa mengalirkan manfaat. Gunakan kudrat dia. Kan dia jadi peneroka di satu tempat. Aliran sungai, buat telaga.
Dan untuk apa dia bertungkus lumus untuk semua ini? Untuk kemakmuran bagi sesama manusia. Ustazah Zai tak mampu dah nak gali, buat sungai ke, nak buat telaga, tak mampu dah. Tapi apa kaedah kita hidup ni yang boleh kita infak ataupun kita buat harta wakaf? Kalau harta wakaf ni bukan untuk persendirian, untuk kegunaan ummah, kebiasaannya. Okey, kita nak buat harta wakaf untuk bina masjid sebab kampung ni satu masjid pun tak ada lagi. Kita nak bina telaga sebab kat sini air bersih susah nak dapat. Contoh, kita cari sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik. Sekiranya anda inginkan kebahagiaan, maka terimalah dengan rela hati bentuk tubuh. Betul ke Ustazah baca perenggannya? Okey. Bentuk tubuh yang telah Allah kurniakan kepada anda. Sebab ada orang yang stres orang-seorang depan cermin hanya kerana bentuk tubuhnya. Allah, lagi kesian orang macam ni, sahabat-sahabat. Redalah dengan keluarga yang anda miliki, suara anda, kemampuan daya ingatan dan pemahaman anda, dan seberapa pun penghasilan yang anda terima. Terimalah. Redalah, sahabat-sahabat. Bahkan orang yang memelihara sifat zuhud akan bersifat lebih daripada itu. Itu yang cerita Siti Sarah lagi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab Ustazah bila tengok handphone, macam-macam grup ada. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, grup yang Ustazah bersama dengan mereka lah dalam kuliah-kuliah sebagainya. Bukan semua grup Ustazah nak join, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi grup tu ada grup bekas yang satu sekolah dengan dia, siapa dia dulu. Bahkan Siti Sarah ni adalah kejiranan kami lah, orang Keramat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah pun di Taman Keramat. Beliau pun orang Keramat AU3. So sekolahnya sekitar kawasan rumah Ustazah ni. Jadi rakan Facebook dia yang share dalam grup-grup WhatsApp, Ustazah daripada sekolah lagi dia memang macam tu, perangai macam ni. Ya Allah kan, orang semua keluar menampilkan kebaikannya. Zaman sekolah lagi dia dah ke 5 pagi bangun, keluar tolong bapak dia berniaga. Bayangkan dia dah biasa hidup susah Ustazah. Maksudnya sahabat-sahabat, anak-anak muda kalau ada yang mendengar, kita kena susah dulu sayang-sayang sekalian. Kita kena belajar hidup susah. Tapi hari ini kita terpengaruh, tengok dekat, wow, macam mana dia boleh kaya. Nak kaya jugalah, walaupun sekadar joget-joget depan laptop. Nak kaya jugalah, tak apalah. Soal Allah marah ke tak marah, nanti kita minta mati husnul khatimah. Boleh tak Ustazah, saya nak mati juga dalam wabak ni. Saya nak mati juga dalam keadaan saya bersalinkan anak. Tu orang sebut-sebut tu kebaikan, tapi sekarang saya buat je lah dosa. Kita boleh pilih untuk hidup cara bagaimana, tetapi kita tak boleh memilih untuk mati dengan cara bagaimana. Semua tu kehendaknya Allah. Macam yakin sangat boleh mati cara husnul khatimah kalau kita hari ni berpoya-poya dengan rezeki yang Allah beri kepada kita. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Biar kita penat sekejap hari ni, biar kita susah sekejap hari ni, sahabat-sahabat, untuk menyantuni orang yang jauh lebih susah daripada kita. Baik, apa lagi mereka akan berkata kepada anda, sayugianya anda berlapang dada terhadap apa yang anda miliki, meskipun ianya sedikit, dan janganlah anda merasai kekurangan. Kita yang hidup atas dunia ni serba tak tenang sahabat, sebab rasa tak cukup dengan yang sedikit. Patutlah bila ditanya kepada Saidina Ali apakah maksud takwa, Saidina Ali jawab, sahabat-sahabat, merasa cukup dengan yang sedikit. Ini kita dah belajar dalam bab syukur hari tu kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, ada beberapa tokoh atas dunia ini yang kita boleh pelajari. Sahabat-sahabat tak sempatlah kita nak study satu-satu nama tokoh ni, tapi disebut dalam kitab Al-Tahzan. Ada nama Atha bin Rabah, seorang ilmuwan yang terkenal pada zamannya. Beliau adalah seorang bekas hamba sahaya. Hamba sahaya je dulunya, yang boleh dikerah ke sana ke sini, berkulit hitam, berhidung pesek. Tahu ke berhidung pesek ni? Lumpuh tangannya dan berambut kerinting. Macam peribadinya Bilal bin Rabah lah. Sahabat-sahabat, dia hamba kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bilal bin Rabah lah ni ceritanya, Bilal bin Rabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sebutkan apa? Sebab dia berkulit hitam. Okay? Dia berkulit hitam, bibir tebal. Kalau kita nampak sekarang macam orang-orang kulit hitam, duduk pula dalam kelompok orang Arab kan, lawa-lawa, sahabat dirahmati Allah. Dia tak heran pun dia dicaci, dikecam, dihina. Dia tak nak lahir macam tu. Tetapi Allah yang menciptakan dia dengan bentuk rupa yang begitu.
Masya Allah, seorang ilmuwan yang banyak berkongsi dengan kita. Okey, seterusnya Ahnaf bin Qais, seorang tokoh bangsa Arab yang dikenal paling sabar dan penyantun. Beliau sangat kurus tubuhnya, bongkok punggungnya, kakinya pincang dan lemah tubuhnya. Pun dimuliakan Allah walaupun serba kekurangan. Al-Amashi, seorang tokoh pembaharu dunia. Beliau mempunyai mata yang rabun dan seorang bekas hamba sahaya yang fakir. Baju yang dipakainya compang-camping dan keadaan rumahnya buruk. Tapi termasuk di kalangan tokoh-tokoh dunia yang disuruh kita belajar akan peribadi tersebut. Subhanallah. Bahkan kebanyakan para nabi dan rasul Allah pernah bahkan kebanyakan para nabi dan rasul Allah pernah menjadi penggembala kambing. Kita tahu nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka termasuk manusia-manusia pilihan Allah dan sebaik-baik manusia. Allahu Akbar, tak heranlah sekarang ni sahabat-sahabat, indahnya kalau kita dapat manusia-manusia memimpin sepertinya para rasul kita. Mereka tak rasa malu pun melakukan kerja-kerja orang kampung. Istilahnya macam itulah. Okay? Namun pekerjaan mereka tidak jauh berbeza daripada manusia yang lain. Pada umumnya seperti Nabi Daud alaihissalam, seorang tukang besi. Tukang besi ni sahabat kerjanya Nabi Daud. Dan orang-orang pendapatan pada saat itu pun begitu. Maknanya dia tak buat benda lain daripada yang lain. Mentang-mentang korang atas, aku nak buat lain. Aku tak boleh pegang besi-besi busuk buruk ni. Oh, kan main kan? Nabi Daud tak gitu. Nabi Zakaria alaihissalam seorang tukang kayu. Dan Nabi Idris alaihissalam seorang tukang jahit. Masya Allah, kita tahu bahawa mereka adalah orang-orang pilihan. Ya kan, kalau ada menonton ni tukang jahit, ada tukang besi, kan, ada tukang kayu, hatta kalau yang suri rumah. Bila jumpa saya suri rumah je ustazah, kita kata je, Masya Allah mulianya anda. Subhanallah, semua di rumah tu siap dengan izinnya Allah atas kudratnya ni. Kau duk hidup lagi, duk sihat lagi, Allah beri, syukurlah. Ya, rupanya Rasul terdahulu, kalau kita rasa ustazah tukang jahit pandemik ni pun terjejas, orang tak tempah baju, pandanglah sahabat-sahabat sirah-sirah Rasul. InsyaAllah kita dapat belajar sesuatu di situ. Ini menunjukkan bahawa harga diri anda ditentukan oleh kemampuan, oleh amal soleh, kemanfaatan dan akhlak yang anda miliki. Akhlak yang anda miliki. Saya ulang, akhlak yang anda miliki. Takut jadi orang berilmu tapi tak berakhlak. Biar kita jadi orang berakhlak, walaupun mungkin kita tak ada PhD, kita tak ada master, kita tak ada degree, SPM pun tak lulus, tapi kita nak jadi orang yang berakhlak. Siapa kita di mata ibu dan ayah kita, sahabat-sahabat? Kita tahu Siti Sarah Masya Allah manja dengan ayahnya, anak yang baik, Masya Allah. Kita nak tiru ni sahabat-sahabat. Kalau kita tak mampu tiru wanita-wanita syurga, jom kita tiru wanita-wanita yang terdekat, yang bercirikan husnul khatimah, yang didoakan oleh seluruh rakyat Malaysia insya-Allah. Apalagi sahabat, siapa kita di mata suami kita? Masya Allah, malunya bila nak cerita, Siti Sarah khabarnya Masya Allah sentiasa menghiburkan, memberi bahagia kepada suaminya. Masya Allah, dulu suaminya bukan siapa-siapa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia hidup bersama-sama daripada suaminya susah. Ingat wanita sekalian, bila kita sanggup bersama-sama ketika susahnya suami, insya Allah saat senangnya suami, orang pertama yang dia cari insya Allah kita. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi ikhlas sungguh-sungguh lah masa kita menemani saat susahnya tu. Kan? Ikhlas sungguh-sungguh. Tak ustazah, suami saya lagi senang, lagi dia cari orang lain. Ada juga yang macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lalu cek hati kita, bagaimana keikhlasan kita ketika susahnya dia. Abang, saya je yang beli beras dekat rumah ni tau. Masa susahnya dia, kita memang bersama, tapi kecam-kecaman yang menyakitkan hati suami kita, semua ni akan dipantulkan, balikkan kepada kita sendiri. Allahu Akbar. Jadi nak ke sahabat-sahabat, kita mati tanpa redanya suami, wahai muslimat, ruginya kita. Kita nak mati dalam keadaan suami redha pada kita.
Kalau yang belum bersuami, kita nak mati dalam keadaan ibu ayah redha kepada kita. Itu akhlak yang kita miliki. Kita koreksi diri sendiri, sahabat. Takkan sempat koreksi diri orang lain. Korek isi hati kita. Macam itulah. Oleh kerana itu, janganlah anda bersedih memiliki wajah yang kurang cantik. Allah kata aku cipta sempurna dah, tapi kita 1 jam tak lari daripada cermin. Macam mana nak buang paharut ni? Contoh kan sahabat-sahabat, Allah, buang masa je. Banyak lagi benda lain yang kita nak buat. Anak yang sedikit pun sedih kan? Habis tu tak fikir orang tak ada anak macam mana punya rasa. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah, kenapa anak saya ni Allah bagi 2 orang je? 2 orang je. Ustazah biar je dia bercerita. Cerita dah setengah jam cerita. Ustazah pun dah tak larat nak dengar. Sahabat, awak sedang bercerita dengan siapa ni? Kan? Cerita dengan Ustazah lah. Ustazah mesti bahagia anak-anak ramai. Ustazah tak ada anak sayang. Ustazah sorry, tapi kenapa nampak bahagia je? Kan? Semoga bahagia zahir dan batin lah. Kita nak belajar macam tu, sahabat-sahabat. Apa yang ada tu kita syukuri. Yang tak ada pun kerjanya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Dan rumah yang tidak indah, gaduh moncongan suami sebab kawan yang dulu tak lulus SPM boleh duduk banglo, kita duduk rumah setinggan. Ada macam tu kehidupan. Na'udzubillah. Terimalah setiap pemberian Allah dengan penuh kerelaan hati. Kata Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Semua sahabat, anak ramai, anak tak ramai, tak ada anak, rumah besar, rumah kecil, kan? Kekurangan harta, kelebihan harta, rumah, muka cantik, muka tak cantik, semua ini telah ditentukan olehnya Allah. Allah, segala-galanya Allah. Maka bab 28 kitab Al-Tahzan, redha akan anugerah Allah menjadikan anda orang terkaya di dunia. Tak rasa miskin, tak rasa gelisah hidup ni, sahabat-sahabat. Akan menjadikan puas dalam hidup, cukup, rasa tenang, sahabat-sahabat. Inilah kebahagiaan. Semoga semua kita mendapat, insya-Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka mencurah-curahlah redha Allah kepada kita. Kita nak hidup dengan rahmatnya Allah, tak nak tertinggal walau sekerdipan mata daripada rahmatnya Allah. Maka hiduplah menerima apa sahaja ketentuan Allah dengan redha. Semoga kita kaya sebelum waktunya. Kerana kaya di sisi Allah bukan dengan timbunan harta, tapi insya-Allah, kata alim ulama, dengan ketenangan jiwa. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.